Kembali di Wanita Hari ini, seperti mana anda saksikan dekor kami di studio ini juga menjelang sambutan Tahun Baru Cina dan menjelang makan besar pada esok dan Tahun Baru Cina pada hari Sabtu. Kita mungkin nak imbas sikitlah tentang kuih-kuih ke apa ke Fiza. Betul. Dan kalau kita untung duduk di Malaysia ni dengan rakyat yang berbilang kaum ni, sebab lain-lain perayaan ni kita pun dapat sama-sama merasai kemeriahan sambutan perayaan mereka ini. Dan hari ini di Wanita Hari ini sama-sama kita juga nak mengembalikan nostalgia ataupun ini antara menu kuih yang signifikan lah setiap kali menjelang Tahun Baru Cina. Ini antara menu yang popular iaitu kuih kapit. Tasha pergi buat kuih ni, nak tengok macam mana dia buat. Silakan. Tidak lengkap sambutan Tahun Baru Cina tanpa menyediakan pelbagai jenis juadah dan snack ringan untuk dinikmati bersama keluarga dan tetamu. Dijadikan sebagai penyeri santapan buat tetamu yang hadir, antara juadah ringan yang wajib ada ketika sambutan perayaan ini adalah seperti kuih bakul, raugan atau bakwa, kuih bangkit dan juga kuih kapit. Mempelajari resepi keluarga turun-temurun dalam menyediakan kuih love letter ataupun lebih dikenali sebagai kuih kapit, Eng Jong Leong berusia 47 tahun, kini sudah hampir 20 tahun mengendalikan perniagaan kuih kapit ini. Sebab saya ingat dulu sama nenek kan, cara nak buat kuih kapit ini memang susah. Dan bila sampai saya dah besar kan, dah kurang nampak orang buat kuih kapit. Saya rasa itu memang susah nak buat lah. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Lebih suka menggunakan cara tradisional seperti mana yang dipelajari dari neneknya. Baginya, cara pembuatan begini juga dapat memberi kepuasan dari segi rasa serta tekstur kuih. Dengan menggunakan cara ini, ianya sedikit sebanyak dapat memberi rasa asap kepada kuih. Sebab kalau bakar dengan elektrik, dia memang kurang rasa arang. Kalau dibakar dengan arang, macam cara yang dulu datuk nenek yang buatkan, baru ada rasa yang lama lah. Merupakan antara kuih yang mudah menyediakan bahan adunan dan dalam sehari dia mampu menyiapkan sebanyak 16 ke 17 tung kuih kapit bergantung pada tenaga pekerja yang ada. Masa saya kecil kan, tiap-tiap rumah saya rasa pun ada orang buat lah. Sebab dia bahan-bahan yang sedia ada di rumah, gula, tepung, telur, santan, kelapa memang sedia ada. Jadi menjelang Tahun Baru Cina, mesti ramai yang buat. Kemeriahan sambutan Tahun Baru Cina pastinya lebih meriah jika disambut bersama ahli keluarga serta rakan terdekat yang ada, sekaligus dapat menikmati bersama kuih kapit yang amat sinonim ketika musim perayaan. Kesempatan ini mengucapkan selamat Tahun Baru Cina di dalam Wanita Hari ini. Tapi Fiza, saya nak tanya awak sesuatu lah juga. Okey, dalam satu je, tanya dua. Okey, awak nak jawab dua boleh? Okey. Dalam banyak tapak, orang tak suka tapak ni. Tapi sekarang ni ada orang sangat suka tapak ni sampai dia makan-makannya. Nak buat tahu ke buat tak tahu? Nak link kena buat tahu. Okey. Ini kita nak kongsikan tentang kek tapak kuda. Tapak kuda, tapi jawapan dia. Okay. Kalau macam saya, kan, saya rasa ini antara menu kalau hari raya dah daripada 5, 6, 7 tahun dulu, saya memang dah kerap order kek ni daripada Sarawak ataupun kawan saya. Nabila Razali pun ada jual kek ni. Tetapi sesuatu yang cukup menarik, apa yang membuatnya viral, pasti ada sesuatu yang istimewa ataupun saya kira Fiza sebenarnya variasi yang dibuat untuk kek tapak kuda ni. Pelbagai perisa yang macam-macam pelik-pelik pun ada sekarang. Tapi tadi awak cakap asalnya lebih kurang apa kek ni? Ya? Apa tadi? Saya teringat ni, baulu lapis. Betul ke Syafril? Dia sebenarnya teknik pembuatan dia lebih kurang lah sebab dia banyak menggunakan telur kan. Jadinya kalau kek tapak kuda ni macam yang Fiza cakap tadi lah, dia sebenarnya memang dikomersialkan di Sarawak lah pada asalnya untuk di Malaysia ni. Tapi resepi dia ni memang berasal daripada Brunei. Yes, jadi Syafli bersama kita betul. pada hari ini untuk kepada kita. Hari ini antara sedikit perbezaannya adalah kita buat tapak kuda mini lah. Betul. Ini anak kuda lah. Betul. Kuda padi orang panggil. This is little pony. Yes. Okey, Syafli silakan. The name of the cake lah. The name of the cake is the tapak.
Kuda. Tapak kuda. Poni, tapak poni. Okeylah. Tapi kalau kita cerita pasal tapak kuda ni sebenarnya memang macam Fiza cakap tadi lah, dah lama kan. Tapi disebabkan dengan inovasi, dengan variasi yang terkini, dia didatangkan dengan ada yang crunchy, dengan flavor selain daripada yang hazelnut ataupun coklat, dia dah pelbagai perisa lah. Suka kalau Awak belum makan sugar lagi hari ni kan? Sila. Syafril, sambil dulu boleh tak tunjuk demo nak buat dia? So Sambil kita orang rasa, Syafril. Hari ni saya akan tunjuk cara kita nak buat dia punya feeling lah. Dia punya crunchy matcha. Okey. So bahan-bahan yang kita perlukan ialah coklat putih, cereal, minyak jagung dan juga serbuk matcha lah ataupun green tea, teh hijau kan. Okey, so cara buat dia simple je sebenarnya. Okey, kita ambil coklat putih, and then kita masukkan je minyak jagung. Okey. Alright. And then kita akan masukkan dekat dalam microwave. Ya. Kita panaskan selama 30 saat je lah. Maknanya yang putih tu apa? Coklat putih. White coklat lah. White coklat. Baik, yang crunchy tu ataupun yang garing-garing tu kita dapat daripada bijirin tu lah. Daripada bijirin tu, betul. Awak dah rasa, Farin, apa komen awak? Okey. Saya terus terang akan ada peminat-peminatnya. Tapi satu, kalau saya mungkin saya bermanis sangat. Tapi besar harapan saya kalau ada mereka ataupun Syafril sendiri untuk buat yang kurang manis. Saya pun setuju. Betul. Dia disebabkan kalau kita tahu pun kalau kita menggunakan coklat putih tu sendiri dia memang rasanya memang manis daripada coklat yang biasa kan. Jadi cadangan saya buat dark chocolate. Yes. Tapi maksudnya yelah kan kalau kita letak sikit feeling dia orang kita kedekut pula. Betul. Macam saya tadi bila saya termakan, saya terus ambil bahagian yang atas ni. Cuba tunjuk jadi macam saya makan. Tak boleh dah. Bila saya termakan yang bahagian atas ni, jadi saya akan rasa yang manis dulu. Dia sampai dekat kepala. Okey, sebab kita bercakap tentang dalam kita nak menikmati hidangan makanan ni, tapi dalam masa yang sama kita jaga kesihatan juga. Okey. Tapi kita tak naklah juga menidakkan golongan-golongan tertentu ni untuk menikmati keenakan rasa ni. Syafril ada idea tak kalau macam orang yang macam mungkin ada penyakit-penyakit tertentu? Maybe kita boleh tukarlah. Kalau macam Farin cakap tadi, maybe kita boleh tukar dia dengan dark chocolate ataupun gula tu kita boleh kurangkanlah sikit kan dalam dia punya pembuatan tu. Nampak tak? Jadi boleh order kat siapa? Boleh order kat saya. Tapi saya nak bagi tahu, ni saya nak pujilah. Memang dia punya dough kek tu sangat-sangat lembut. Sebab kalau kita cakap tentang kek ni, kadang-kadang bila dah potong macam ni dia akan jadi keras tau, Farin. Betul. Tapi Syafril punya kek ni, Allah tuanku, moist sangat, lembut sangat. Ni saya jujur saya tak tipu nampak ni. Makan lagi. Memang lembut moist, sangat. Kenapa dia moist? Okey, sebenarnya kalau kek tapak kuda ni dia ada perbezaan lah dengan kek gulung ataupun chiffon. Kek chiffon kan dia ada perbezaan dia dari segi pembuatan dia lah. Jadi kalau kita nak pastikan kek kita tu dalam keadaan lembut, moist, ingredient dia, bahan-bahan dia sangat penting lah. Premium lah ni. InsyaAllah premium lah. Betul lah. Awak punya base ni je pun lah. Base ni pun dah sedap ni. Okey, sambil-sambil tu penonton-penonton mungkin nak tahu juga. Okey, sambil Syafril bagi tahu tips nak pastikan kek ni tak berkulat. Sebab kadang-kadang kek yang sedap ni yang guna butter ni 3 hari je dia tahan. Selalunya 3 ke 5 hari. Sebab pernah saya beli kek untuk budak-budak adik-adik ni dekat sini. Saya tak sedar. Saya beli rupanya dah expired. Baru punya kek tu tahan 3 hari saja. Okey, ada tak tips cara untuk penyimpanan kek ni? Okey, yang pertama apa yang kita nak buat dalam pembuatan, tak kisahlah apa pemasakan sekalipun, kita kena jaga dia punya kebersihan lah. Hygiene dia tu, hygienetik dia kita kena jaga. Dan seterusnya penyimpanan tu pun kena betul lah. Contoh pada nak simpan suhu kek ni? kalau kek ni memang wajib dekat dalam freezer. Oh, freezer. Freezer ataupun chiller lah. Okey. Peti sejuk yang biasa tu. Untuk dihidangkan pun memang kita kalau keluar daripada peti dia memang kita terus boleh hidangkan lah. Tapi kalau dia dah lembik sangat pun tak best juga sebenarnya. Okey. Sambil-sambil nak tunjuk contoh demo yang terakhir ni, boleh tak dikongsikan media sosial ni sebab penonton kita ramai bertahun-tahun nak tanya kat mana. Okey, sebenarnya saya sebenarnya daripada Brownice. Brownice ni kita sebenarnya dah lama lah juga bertapak untuk dalam pembuatan kek ni. Jadi boleh
pergi ke IG ataupun Facebook lah, Brownice. Brownice Cake. Periselnya berapa banyak jenis? Berapa ribu jenis lah? Tak adalah ribu kan. Tapi sebenarnya untuk dia punya flavor ni kita buat yang lain pada yang lain. Sebab kita ada flavor durian juga. Durian tu. Lepas ni saya nak suruh siapa buat tapak kuda ni buat pula ni tapak kuda sambal tumis. Aduh. Okeylah. So boleh tapi jangan manis buat savory. So benda ni kita dah settle lah kan. Jadi inilah kejadian dia. Ini kejadian dia. Okey. Kejap saya buat. Elok-elok. Alright. Okey, tapi kan sambil-sambil tu apa yang menariknya juga sebab kadang-kadang mungkin terlalu besar kek tu, portionnya pun besar, lawan nak makan tak habis dan sebagainya kan. Betul. Tapi bila dia mini ni saya rasa dia just nice lah. Betul. Boleh cuba berbagai variasi dalam satu masa. Kadang-kadang orang nak rasa dulu. Betul. Saya rasa satu potongan ni kita boleh kongsi berdua sebenarnya kan. Kalau orang yang tak makan manis sangatlah. Okey.